Siapa tuan-tuan? Dajjal. Dajjal akan datang ketika manusia tengah susah, manusia tengah kelaparan, kesakitan. Dajjal datang. Siapa nak senang, ikut aku. Siapa nak makan, ikut aku. Siapa nak sembuh, ikut aku. Agak-agak ramai tak ikut dia? Ramailah tuan-tuan. Siapa yang bertahan? Tengah lapar kita ni, tengah susah, penyakit, makanan tak ada, kering. Kering tuan-tuan. Kemarau 10 tahun. Sebelum itu kemarau 10 tahun. Kering, bumi merekah, tumbuhan mati, ternak mati, makanan tak ada tuan-tuan. Bila sebut kemarau ni, tahun lepas, report daripada Journal Science bahawa bumi mengalami kemarau panjang sejak tahun 2019. Tahun lepas dah mula. Membawa 10 tahun tuan-tuan. Ya, saya link dengan sains sebab orang lain ni kurang percaya hadis Quran. Ya, kita baca hadis, saya buat laporan sains, saya baca. Subhanallah tuan-tuan. Ya. Ya kau Ustaz, Dajjal nak keluar ke? Nak keluar dah. Habis tanda-tandanya dah ada ke? Dah ada dah tuan-tuan. Dalam hadis Tamim Ad-Dari, boleh semak nanti, cari dalam Google tu, buka handphone, Tamim Ad-Dari. Ada satu hadis tentang Dajjal. Ada 3 tanda Dajjal akan muncul. Pertama, air tasik Galili akan surut. Di mana tasik Galili? Di Palestin. Tasik Tiberias ataupun Galili. Ya, okey. Sedang surut tuan-tuan. Saya dah 4 kali ke Palestin. Ya, dan 3 kali kita pergi ke tasik Galili. Kita naik bot atas tu. Kita zikir, kita bagi ceramah atas bot, atas tasik Galili tuan-tuan. Memang nampak landmark tu, watermark tu, tanda air tu dah turun hampir separuh. Hampir separuh. Dan dah ada pulau-pulau yang timbul. Bukan pulau tuan-tuan. Tasik tu dah, dasar dia tu dah nampak dah. Ya, tasik Galili. Sebab tu Yahudi buat apa? Yahudi divert sungai Jordan tu, mereka divert air sungai Jordan tu masuk ke tasik Galili supaya tak kering. Akibatnya sungai Jordan, di Jordan hampir kering. Oh, boleh buat ke Ustaz? Boleh. Ada pernah buat di Kedah. Nak alih sungai Kedah ke Penang tu, nak alih ke mana entah. Sebiji macam Yahudi buat di Jordan. Jordan River lah ni hampir kering. Kenapa? Air dipusing ke tasik Galili. Pun tasik Galili kering juga tuan-tuan. Kenapa? Janji Allah Subhanahu wa ta'ala tuan-tuan. Jangan main-main. Dan dijangka dalam masa 10 tahun keadaan very very critical. Yes, within 10 years. Kalau orang tanya bila agak-agak Ustaz ni Dajjal nak turun, within 10 years. Saya boleh bagi number tuan-tuan. Hang percaya, tak percaya sudahlah. Tapi ini bukan rukun iman pun tentang 10 tahun ni. Ya, tapi Dajjal keluar tu betul ada Nabi sebut, tak boleh didinai. Tanda yang kedua apa dia? Mata air Zughar, ya, juga di Palestin akan tinggal sedikit air dia. Dulu seperti air terjun, lah ni tinggal macam palung je. Saya pergi tempat tu di Jericho. Jericho nama tempat dia. Saya pergi, ya. Dan yang ketiga, tanda Dajjal nak keluar ialah buah korma di Bishan itu akan berhenti berbuah. Bishan itu di mana tuan-tuan? Bishan satu lembah subur di antara Jordan dan Palestin. Banyak tamar sana. Tapi akhir-akhir ini sudah sedikit buah dia. Begitu tinggal sedikit buah dia, mana-mana yang keluar pelepah buah, depa balut. Depa balut. Mana pernah tuan-tuan yang kita balut buah nangka, ya? Buah nangka, buah jambu, buah mata kucing sebab takut keluang. Buah kurma kena balut. Kami nampak tuan-tuan dengan mata. Memang buahnya tinggal sedikit tuan-tuan. Tapi bukankah dia kata Dajjal tak akan keluar selagi Mahdi tak keluar? Ya, Mahdi lah dulu keluar. Apa tanda-tanda Mahdi nak keluar? Dah ada tuan-tuan. Apa dia? Anak raja nak bergaduh dah. Anak raja mana?
Anak Raja Saudi, tuan-tuan. Lah ni yang jadi Raja Saudi, yang memerintah di Saudi, Muhammad bin Salman. Dia bukan raja, dia anak raja. Dan dia bukan pewaris tahta. Pewaris tahta adalah adik Salman, pakcik dia. Tapi sebab Salman sakit, dia suruh anaknya take over the government. Apa dia buat? Dia pecat pakcik dia, putra mahkota, dia pecat. Dan lah ni Muhammad Ibn Salman pakat dengan Amerika. Kalau bapa dia mati, Salman mati, Muhammad akan dilantik sebagai raja. Kalau itu berlaku, tuan-tuan, agak-agak sepupu-sepupu dia, anak-anak pakcik dia, diam diri ke, tuan-tuan? Tidak. Mereka akan perang. Nabi sebut Dajjal akan keluar apabila anak-anak raja bergaduh. Berperang sungguh ni, tuan-tuan. Perang. Maka Mahdi akan muncul pada hari Jumaat bulan Ramadan di Masjidil Haram. Ya, tuan-tuan. Hadis sebut, ya, agak-agak bila Salman nak mati, wallahu alam, tuan-tuan. Tapi rasa tak lama dah tenat sangat. Tenat. Ingat kalau ada 2 tahun pun lama kot. Tu, saya tak jadi meramal lah, tuan-tuan, tapi saya kata mungkin dalam 3-4 tahun ni akan berlaku lah kot peperangan itu. Sampai ada political scientist yang menyebutkan Saudi akan pecah 3. Hijaz, Najat, dan satu lagi belah selatan, belah-belah yang akan diambil oleh Yaman. Saudi akan pecah 3, tuan-tuan. Ini gambaran akan datang. Tapi Nabi menyebutkan secara general, umum, kekacauan, peperangan, sebagainya. Ya, saudara sekalian, Dajjal muncul, Mahdi muncul, Dajjal pun keluarlah. Bila Dajjal keluar, siapa lagi next keluar? Ya'juj Ma'juj lah, tuan-tuan. Ya'juj Ma'juj akan menjadi pengikut-pengikut tentera-tentera Dajjal. Ya'juj Ma'juj ni di mana pula, Ustaz? Wallahu a'lam. Mereka yang dikurung oleh Iskandar Zulkarnain. Dalam kisah disebut dalam surah Al-Kahfi, ada disebut Nabi-Nabi pernah menyebutkan, ya wailah, celaka, celaka, celaka. Kenapa? Dia kata, dinding, tembok yang menghalang Ya'juj Ma'juj sudah terbuka seperti ini, kata Nabi. Dah berlubang dah, tuan-tuan. Mereka dah mengintai kita dari lubang-lubang itu, tuan-tuan. Hadis sebut, tuan-tuan. Hadis sebut. Bermakna kalau 1400 tahun dahulu lubang besar ni, lah ni agak-agak lah. Besar kepala aku tu. Atau besar. Wallahu alam, nak apa? Ya'juj Ma'juj pun dah dekat nak keluar. لو كان بيننا الحبيب لدنا القاصي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب بقرب